السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Imam Musi dan Ali berkhusus tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kami memanfaatkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama pada malam ini dan tamu ini saya mohon maaf kerana lewat sampai saya daripada Putrajaya tadi ada program TV Al-Ikhlas di festival Penanggung untuk Putrajaya di situ habis saya satu lagi di sini. Kalau Ibu Hamzah sampai dah mudah-mudahan tuan dapat paling istilah pada ada ngaji dan paling itu pun kalau tuan tak mengumpat mengumpat tadi tak ada harapan apa. Saya diberitahu ke macam mana berkenaan dengan ayat hukum canggih masjid itu semua. Tapi saya tengok di luar sana pun jadual pengajian khusus saya datang kucing canggih lah. Maknanya memang alim-alim lah tuan. Sebenarnya memang ada kitab yang membincangkan secara langsung yang dipanggil sebagai tafsir ayatul ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Dan saya ingat kerana perjumpaan kita malam ini sahaja saya akan habiskan tajuk yang akan kita bincang di malam juga, dan saya akan ringkaskan seringkas yang mungkin pasal tuan pun tak tahu buat meringkas, saya ringkaskan sebab saya semua boleh tak. Kita nak bincang daripada ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10. Ini ayat yang begitu memberi garis panduan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman. Kata Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amr la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'matin fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati
tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Imran ayat 6 hingga ayat 10. Macam boleh panjang ayat ni. Maknanya 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 ayat malam ni. Baik. Pertama sekali kita tengok sabab nuzul. Ayat ni cerita benda tuan. Tuan ni termenung ke siapa ni? Ria-ria mengaji sampai termenung. Ayat ni cerita tentang kata pengarang kitab ni, ya. Siapa pula pengarang kitab? Saya sebenarnya aku sebab program hijrah tadi dia banyak ulang, jadi kena cahaya tu silau di ni. Saya pun tak sedar dah sampai sini. Nasib baik saya mengajar Ustaz tadi. Syekh Ali As-Sawni dalam kitab tafsir ayat Al-Ahkam ini, dia bagi tajuk kepada ayat ini ialah mencari kebenaran berita. At-tathbit minal akhbar, maknanya mengesahkan sesuatu berita. Sebab itu di sebahagian daripada akhlak dan disiplin orang yang beriman ini, apabila datang suatu berita dia tak terus ambil. Kita kena faham, kadang kita ni bab sembahyang rajin, ke masjid lagi rajin, mengaji ustaz tak sampai-sampai, kita tunggu nak cerita rajin semua. Tapi prinsip ni kadang tak ada dalam kita. Kita kalau dengar suatu berita, ambil terus. Orang sampaikan suatu perkara, kita kira itulah yang benar. Sedangkan dalam Islam, kita diajarkan supaya apabila sampai suatu berita, maka hendaklah kita memastikan, maka kita sahkan berita tersebut. Tak kisah berita ke, cerita ke, ataupun apa saja yang sampai kepada kita. Sebab itu prinsip ni, kita sebagai orang Islam, kita disuruh supaya mengesahkan. Kadang orang cerita, yang aku nampak laki kau tadi kat pesari dengan perempuan mana tak. Kita dengar tu tuan, terus selengan pukul depan itu. Balik orang tua tu dia pedul terus. Salah. Sebab itu tak betul konsep kita. Sebab itu bila orang sampaikan suatu berita, ini prinsip yang Allah Ta'ala ajarkan untuk kita orang beriman. Sebab itu Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu orang yang tak beriman dia tak masuk, yang beriman. Allah Ta'ala pesankan ke kita supaya apabila datang sesuatu kabar berita, maka taklah kita pastikan. Itu prinsipnya. Jadi ini tajuk yang kita bincangkan. Disebutkan bahawa sabab nuzul tuan, sebab turun ayat ini, ya. Disebutkan bahawa Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai, seorang sahabat. Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai ini, Nabi SAW perintahkan supaya pergi mengambil zakat daripada disebutkan Bani bulan tadi lagu bulan. Saya baca mana saya tahu ni.
diam. Baik. Al-Harith bin Dirad Al-Khuzai, Nabi SAW perintahkan supaya mengambil zakat daripada orang-orang yang dah beriman, daripada kaum Bani Mustahlik. Ya. Jadi Al-Harith ini dia pun ialah pesan Nabi SAW perintahkan. Dalam perjalanan disebutkan bahawa Al-Harith dia berpatah balik. Dia berpatah balik kerana dia merasakan bahawa orang-orang dari Bani Mustahlik ini dia tidak benar-benar nak mengeluarkan zakat. Dapat? Maka dia pun patah balik dan dia beritahu dengan Rasulullah SAW bahawa orang-orang daripada Bani Mustahlik tak nak bayar zakat. Dia rasa begitu. Dan pada masa yang sama, orang-orang daripada Bani Mustahlik, ya, juga dalam perjalanan daripada tempat dia orang nak pergi bertemu Rasulullah SAW, kerana diturunnya utusan daripada Nabi SAW tak sampai. Maka tak lama sampailah orang-orang daripada Bani Mustahlik membawakan zakat-zakat yang nak dikeluarkan untuk diserah kepada Rasulullah SAW. Maka ditanyalah Nabi SAW, apakah benar kamu tak memerangi utusan yang aku utuskan? Maka kata kaum Bani Mustahlik, tidak ya Rasulullah, sebenarnya kami ingin menunggukan utusan kau untuk mengutip zakat, tapi sampai sudah tak datang, maka kami ini datang nak menyerahkan zakat. Jadi maka sebab itulah disebutkan turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang yang fasik datang kepada dengan membawa berita, maka carilah kebenaran kepada berita itu. Sebab itu maknanya yang berlaku ini kepada Al-Harith. Al-Harith ini sahabat Nabi SAW. Tetapi ayat ini turun bukan nak mengatakan sahabat Nabi SAW ini orang yang fasik, tak, tetapi nak mengajarkan. Sebab itu kata para ulama tafsir, mengapa ayat ini ditujukan kepada ya ayyuhallazina amanu in ja'akum, wahai orang beriman sekiranya datang kepadamu. Kata ulama tafsir, kerana ayat ini khitabnya bukan untuk sahabat Nabi tadi, tetapi adalah untuk kita. Maknanya untuk kita orang yang beriman. Maka tujuan Allah nak berfirman tadi itu kepada kita, bukan kepada orang tadi. Maknanya kita lah. Lepas itu Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang orang yang fasik kepadamu, maka pastikan, fatabayan, pastikan dulu berita-berita yang bawa. Jam kita pantang baca surat khabar, tak ada harapan. Orang kata minyak nak naik besok, beratur tak kerja beratur kat stesen petrol kan? Yang canggih dalam internet sekarang ini, bila seorang kata minyak tak naik, kemudian datang pula satu berita kata tak, berita ini mengesahkan bahawa minyak tak naik. Tak lama orang datang balik kata berita itu tak betul, yang sebenarnya minyak naik. Gila orang tu. Sebab itu kita tuan, ya, orang Islam dia ada prinsip. Sebab itu kita bukan dengar, kita terima semua, tak. Lagi kalau ada TV, dengar berita di TV, belum tentu betul semua itu. Tak, itu prinsip. Kita tak kata lah TV mana. Kan kalau kita kata TV itu nampak kasih pula TV itu. Tak, maknanya tuan-tuan, agama ajarkan kita itu supaya apabila kita terima sesuatu perkhabaran, sesuatu berita, kita jangan terus terima, jangan terus pakai, jangan terus ambil. Itu konsepnya fatabayan, pastikan. Tengok siapa yang buat itu. Sebab itu sebenarnya dalam soal ini
ulama berbeza pandangan. Kata para ulama, apakah berita daripada orang fasik itu saja yang kita nak pastikan, atau orang-orang yang tak fasik pun kita pastikan? Jadi faham ke tak faham? Yang mabuk ni tuan-tuan ke saya? Tengok menong ni semua. Tak. Kata para ulama hukum dia tuan, dia kata, adakah yang kita nak pastikan itu hanya berita daripada orang fasik saja ataupun semua berita? Saya tanya semua. Sebenarnya ada pandangan. Pertama, pandangan pertama kata, kita pastikan daripada orang-orang yang fasik sini. Karena Allah Ta'ala sebut dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Maka Allah Ta'ala kata orang yang fasik. Maka bila orang fasik yang buat berita, maka kita kena pastikan orang fasik ni orang apa tuan-tuan? Penting tu tajus ni. Dan orang fasik ni orang apa? Meninggalkan solat. Kalau baru duit orang lagi fasik. Fasik ni maknanya orang ahli maksiat, orang yang melakukan maksiat, fasik. Itu kadang dulu kalau teringat, kalau bapa pengantin jenis tak semayang, kaki maksiat, kadang-kadang orang tak bagi dia nikahkan anak dia. Besar takut tak sah nikah itu, kerana yang menikahkan itu orang fasik. Dan itu memang ada dalam mazhab Syafi'i. Cuma ada pandangan yang mengatakan sah juga nikah orang fasik dalam mazhab Syafi'i juga. Cuma kalau kita di Malaysia ni, kita pakai gabung dulu Muslim. Jadi kalau orang bapa pengantin yang nak nikahkan, maka junikah suruh dia istighfar dulu dan mengucap, tuan ikut saya, sobat haji, dia diikut lah. Jadi kita bapa pengantin ni, kita rasa ini prosedur biasa. Yang sebenarnya dia nak kata ni haji ni pasir. Itulah. Jadi saya ingat, inilah takut kau tak sah balik kau dah dengan ini. Jadi istighfar. Astagfirullahaladzim. Baik ni mengucap lagi mengucap. Jadi kalau kita buat begitu, memang bapa pengantin tarik kering dia buat dengan baik. Bukan pengantin tarik kering dengan bapa pengantin tarik kering. Jadi kita buat biasa itu, kan? Maknanya sebelum nak mula, kita pun istighfar sama-sama semua. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bapak pengantin pun ikut juga, kan? Kemudian sesama kita mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kerana orang yang maksiat, orang yang melakukan maksiat ni boleh jadi juga kadang-kadang akidahnya rosak. Betul kita dengar, orang fasik ni berat. Sebab itu kata Allah Ta'ala, bila orang fasik datang membawa berita, maknanya ada maksiat macam yang main nombor fasik. Faham? Main nombor fasik. Kita dulu loteri kebajikan masyarakat ajar itu fasik juga tu. Walaupun nama dia kebajikan masyarakat, dia nampak baik. Dulu kita ada, kita tak main. Tahu mana? Dulu dengan ceramah dia tak main loteri pada dulu. Dulu loteri ni nak cerita dia baik, orang jual kat kedai biasa je. Kan? Nombor 4 digit tu kat kedai tu, yang dia gambar kuda atas tu, kan? Ataupun magnum 4D tu lain. Dia ni loteri kebajikan masyarakat ni kadang digantung pakai penjepit, kan? Kadang kat kedai lucik, makcik-makcik sampai belikan, bagi 2 keping lah kita, kan? Tak ada. Sebelah dia, bukan tu.
sekali dulu. Tak lama. Kan? Dia boleh cabutan tu. Jadi maknanya bila begitu tu jadi rasa baik pasal kebajikan masyarakat. Itu fasik, judi fasik. Ingat, jadi kita kadang-kadang kita kena perhati tu. Memanglah semayang okey, bagus tu. Tapi orang yang fasik ni, orang yang mengandung maksiat, orang yang memfitnah orang, mengatur orang, fasik leka. Kita buat tenang. Sebab itu kadang-kadang kita hari ni kalau nak kira, menung kita daripada imam bawa ke makmum yang paling last, semua fasik leka. Tadi bukan imam sini tu kan, saya sebut imam ini surah lain lah, bukan surah hijrah. Ini surah hijrah, mana surah tak ke mana-mana. Kan? Betul fasik ni dia ada hukum, satu hukum. Dan sebab tu kata para ulama, yang Allah Ta'ala perintahkan itu orang fasik saja. Jadi kalau orang yang macam ni datang, orang yang kaki pedal duit orang suruh hantar bantuan di balonnya, ini fasik. Jadi kalau orang ini datang bawa satu-satu kabar berita, kita kena pastikan, kata para ulama, lain daripada orang yang fasik, maknanya orang yang adil. Orang adil ni maknanya orang yang amanah, cukup umur ni, betul kepala otak ni, amanah. Dia panggil itu lawan kepada orang yang adil, lawan kepada orang yang fasik. Jadi pandangan pertama kata, kalau orang yang adil, tak payah kita sahkan berita tu, ambil terus. Pandangan kedua kata, kita ni berita, kabar berita ni kita nak pastikan daripada mana-mana orang. Dia fasik ke, dia adil ke, kita kena confirm dulu. Mana bila berita datang daripada orang yang memang kita tahu dia fasik, yang ini jelas, tolak lah. Mana orang yang fasik, berita dia kita kena confirm balik. Faham? Kita sebut tu. Soal kapal agak fasik ke tak fasik? Tak ada tu kan, Manda faham layak. Berjaya lah makna pengajian kita malam ni. Sekian, wallahu'alam. Alhamdulillah kita tak ucap kita sudah faham kan? Betul. Soal kapal fasik ke tak fasik? Ada orang soal kapal sini. Maka orang soal kapal kalau ada pun dia tengah aku fasik ke takut. Itu nak sebut. TV fasik ke tak fasik? Main radio. Jadi kalau pandangan pertama, yang fasik ni semua nak kena make sure dulu. Maknanya kalau dia kata berita, tak boleh pakai terkini tu, nampak macam TV3 pula. Berita sekarang, mana-mana berita lah tuan ni. Kat suruh berita terkini kan TV3, saya menganti dia pula. Terekam tu. Tak, maknanya kita kata berita TV, keluar berita. Sebab tu kalau kita kata dia fasik, maknanya tak boleh timbul sebenarnya. Manchester Pahan dia mengalahkan Kelantan 1-0. Jadi kita kena pastikan betul tak berita tu. Pasal yang bagi tahu berita tu orang yang fasik. Tapi biasa tuan dia ikut kan, ikut je semua. Alah dia kata bola, betul lah tu. Betul kata orang kalau buat bola tu memang tak bohong, tak juga buat. Kadang bohong juga. Yang jangan ikut orang lain, yang disebut orang lain. Tak, kita sebut ni tentang fasik ni tuan. Sebab itu cuma kaedah kita nak mengambil suatu berita ataupun apa-apa yang disampaikan. Sebab itu kalau pandangan yang kedua, dia kata yang fasik itu satu hal. Yang kedua dia kata, orang yang memang tak terkenal dengan kefasikan pun kita kena cek dulu. Sebab dia kata, sifat adil itu bukan benda yang sedia ada wujud. Satu orang yang amanah, yang jujur, yang jaga agama itu benda bukan benda yang wujud dalam diri masing-masing. Tak, benda itu datang.
Maknanya daripada dia tidak amanah, dia jadi amanah. Maknanya dia kata hendaklah juga selain daripada orang yang fasik ni kita pastikan. Jadi kalau ada orang kata sembelihan kita hari itu tak sah, kata dia. Nah, kita pun tanya siapa beritahu? Ini Haji Karim, Haji Karim. Ada orang Haji Karim? Ada kan? Ada? Tak ada. Haji Karim beritahu. Kita kata Haji Karim tak ada pakai. Dia kata ekor itu pun dia balik dua. Maknanya memang fasik Haji Karim itu. Tak, tu pasal dia melakukan maksiat kan? Nabi kata jangan beri orang yang menyembelih korban atau orang yang melampah daging korban upah dengan binatang korban. Dia ambil tu. Orang dah kata dah berusaha ambil, dia ambil, dia suruh ekor tu kan? Lembu tumbang, ekor hilang. Lembu tumbang, ekor hilang. Orang tengok, dia kata dah tumbang tu belum 3. Dia tahu ekor naik lagi tu. Rupa dekat bukit belakang ni. Orang mengejarkan lembu, dia mengejarkan ekor lembu. Ini pun ada juga tumbang. Jadi kalau orang ini yang bawa berita, tahu tak? Dan berita itu maknanya fatabayanu itu kita tengok, dia tak pakai. Tapi kalau ada seorang yang bawa berita, dia kata lembu yang sebenarnya lembu nombor 8 dari itu tak sah sebenarnya. Siapa yang kata? Dia ni jemaah masjid juga ni. Hari tu dia duduk kumpulan nombor 8. Jadi kita kena reconfirm. Sebab itu kalau ikut pandangan kedua, walaupun orang ini tidak terkenal dengan kefasikan, tapi konsepnya bila datang berita tu kita confirm. Jangan terus tuan-tuan, lembu nombor 8 hari itu siapa makan muntahkan balik. Pasal sembelih tak lulus. Kau tenang. Kadang kita mudah sangat sampai, kita tak tahu ni berita tu betul ke tak betul. Nampak? Itu prinsipnya. Sebab itu kita bila dapat sesuatu berita, maka hendaklah kita confirmkan. Itu cara dia ya. Jadi itulah ya, ayat yang pertama daripada surah Al-Anbiya ayat pertama, ayat yang ke-6 Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, carilah kebenaran berita itu supaya kamu tidak menimpakan tuduhan kepada suku kaum dengan kebodohan akibat kamu menyesal terhadap apa yang kamu perbuat. Nah, ini pun banyak orang tuan. Kadang kita tuduh orang cerita je, kita tuduh rupanya salah orang. Dia tu ustaz yang datang malam itu dah ustaz yang kahwin 3 tu kan? Saya tak tahu cerita kita dalam baru nak cerita. Dah dilata dia dah kahwin 3, tak ada harapan. Tak, maknanya situ kadang kita suka nyampai-nyampai. Dia dah pesankan sikit. Elok dulu tajuk ni kita bawa supaya ialah yang mengaji ni biasa orang surau, orang masjid. Orang tak ke masjid tak surau jarang mengaji. Betul tak? Ke salah? Yang mengaji ni biasa orang ke surau, orang masjid. Betul tak? Yang tak ke masjid tak ke surau tak mengaji. Nak mengaji jodoh masjid memang mengaji itu di masjid. Dah dia tak ke masjid, tak mengaji mana. Sebab itu saya nak pesankan kita ni supaya kita kalau dapat apa-apa berita jangan terus kita menyampaikan. Supaya kita belajar. Jadi ada beza sikit lah orang yang mengaji dengan orang tak mengaji. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama tak Allah Ta'ala kata orang yang mengaji dengan tak mengaji? Tuan-tuan mengaji, kita mengaji, itulah tak sama. Yang tak mengaji subhanallah, dia memang kerja dia nak mengadu domba je. Ini masalah yang mengaji. Bergosip juga dia sementara tu ustaz datang. Itu nak ubat tu. Kau tahu tak kau? Jadi kalau kau tahu tu, nak buka cerita tu kan, ada rakyat yang panjang muncul dia. Dia dah mula tu sambung kan. Itu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, saya ingat
bab ngaji, bab ibadah tu tuan champion dah. Lagi orang Kota Kuning. Saya beritahu malam ni saya ada ceramah di Subah Al-Ijram. Tanya saya dapat ni, oi, Subah Al-Ijram tu, oh, tahu semua. Ni bukan Subah Lautan ni. Ya. Maknanya kira canggih kan, Subah ni canggih. Tengok pun, saya pun pening nak tengok Subah ni. Banyak tu hidup belakang tu dah betul. Tak, maknanya bab itu kita champion nak. Bab ramai kita champion nak. Tapi kadang-kadang kita ni bab sama juga. Ini baru ni bila kita nyambut tahun baru. Kadang bila ada pandangan-pandangan yang lain daripada kita. Ada orang, memang Ustaz tu Wahabi. Kita kadang mudah no, Ustaz tu Wahabi. Lama dah Wahabi Ustaz. Pasal tu, pasal bila Ustaz beri nasihat dia, Wahabi. Yang kita pun, orang sampaikan, kita main ambil. Sebab prinsip tu tak ada pada kita. Sebab tu, kita pastikan Ustaz yang menegur tentang baca doa akhir tahun, awal tahun, tak apa yang ditegur. Tak mana yang salah, tak mana yang tak betul. Sebab kita pastikan. Bukan main sambut saja. Orang cakap betul, akhirnya bukan Wahabi itu. Wahabi, Zahabi, seperti semua. Dan lagi canggih kita, Ustaz tu sesat. Amboi, Ustaz sesat. Kita Ustaz tu mengaji, pergi ke Mesir, balik sambung Morocco pula, balik lagi mengaji lagi, naik cah kepala orang tu mengaji. Kita mengaji bulan Maghrib je. Dia dah amboi, Ustaz sesat tu. Kita kira atas jalan yang lurus lagi. Sebab itu saya pesankan tuan-tuan buat tenang. Yang kita labelkan Ustaz itu sesat daripada mana depan. Saya dengar Ustaz itu sesat. Nampak? Itu saya nak pesan dengan kita tuan-tuan. Saya nak pesan sekali. Orang yang suka mewahabikan orang ni, tak ada pesan, dia tu Wahabi. Faham? Kalau tak faham, saya ulang balik. Orang yang suka mewahabikan orang tak itu pasal, orang ni Wahabi. Dia lah Wahabi. Sebab dia Wahabi ni, dia nisbahkan melampau. Kalau kita kaji sejarah Wahabi ni, Syekh Abdul Wahab ni, dia Muhammad bin Abdul Wahab, dia ni duduk di Padang Pasir. Pada masa itu di Saudi lah, kita kata hari itu. Orang dah mengambil banyak tu. Tapi dia ambil jalan khas nak, apa dia panggil ni, dia ambil jalan untuk nak membetulkan orang dengan cara yang khas. Dia robohkan itu, robohkan ini, diharamkan itu, haram ni, sesat orang ni. Itu ciri-ciri Wahabi. Tuan-tuan ni Wahabi ke tak Wahabi? Saya nak cerita Wahabi ke Ustaz? Tak maaf, sebenarnya suruh kami Wahabi semua. Tak balik saya. Oh, Ustaz mengatakan ni ya? Tak, maknanya itu ciri-ciri. Sebab itu kita tengok hari ini ada yang membawa pemikiran Wahabi yang menyesatkan bertusuk Qardawi. Sesat, kenapa berbeza pandangan? Lain tafsiran bertusuk Qardawi. Oh, Wahabi pula sesat. Imam Hasan Al-Banna disesatkan kerana tak setuju beberapa perkara, sesat. Dia betul. Ini ciri-ciri Wahabi. Faham? Sama juga kita. Bila orang tegur pasal doa awal tahun, doa akhir tahun, Wahabi terus. Sekarang siapa Wahabi? Kita Wahabi ke dia yang Wahabi? Lepas tu kita kena pastikan dulu. Dia tegur tak mana? Kata dia Ustaz, doa akhir tahun ni Nabi tak nak suruh pun. Kan ke Wahabi tu nama? Bawa tenang. Zaman
yang kita kata dia Wahhabi itu, doa akhir tahun, awal tahun ni Nabi tak suruh, betul ke salah? Sudah. Betul ke tak betul? Statement mengatakan Nabi tak nak suruh baca doa awal tahun dan akhir tahun. Betul ke tak betul? Dan tu yang kita Wahhabikan ni macam kalender kita tu, kalender. Ada kalender sini. Kadang-kadang susuan ni besar sikit pun semua. Kalender ni jangan simpan kalender kuda. Ini kadang masjid surau tak ada kerja. Kalender kuda dia letak di dalam masjid. Kalender kuda ni tuan-tuan tu announcement judi, betul tak? Orang yang kaki berjudi kuda, dia kena tengok kalender tu, dia nak tahu minggu ni Ipoh race, minggu depan Penang race, minggu satu lagi Selangor race. Ini dia tak ada suara, elok no suara, bagus suara. Dia tak kuasa ni memang kaki nombor. Yang lagi canggih letak depan imam. Imam sembahyang sambil tengok, nak tengok race yang mana suka. Kan betul masjid suara. Tapi saya semua tak ada. Dia tak ada. Tak. So, kalender Islam ni bermula pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar Nabi wafat tak? Maknanya zaman Nabi memang tak timbul soal hujung tahun, awal tahun. Tak ada nak hujung tahun benda. Kalender pun tak ada. Zaman tu pakai kalender masih bukan orang sambut. Jadi bila kalender pun tak ada, nak kata ada macam mana pula. Kalender tu tak ada. Macam ada orang lah, dia tanya saya, Ustaz, dia datang sikit, anak buah saya, isteri pertama Pak Wang, si kedua belum anak lagi. Doa-doa dengan cepat saya, belum ada rezeki lagi. Amboi Ustaz ni kita tak ada kerja lain, kahwin aja. Tak, tenanglah, ada ibu mengapa tak beranak. Dia nak beranak, dia kahwin pun tidak. Kan? Memang seorang dia pun tak beranak, bini kedua tu, bini kedua pun tak ada. Maknanya kita ni kalender hijrah tu pun tak ada. Apa dia yang Nabi nak cerita pasal tu? Zaman Sayyidina Umar baru ada kalender tu. Faham ke tak faham? Tapi bukanlah maknanya kita pun tak setuju. Tak. Soal bersetuju tidak itu perkara lain. Jangan kita nafikan bila dia kata Nabi tak nak suruh. Faham? Oh, pandai. Inilah Wahhabi. Bawa tenang. Bila sebut yang betul pun kita Wahhabikan, memang Wahhabi dah kita, tuan-tuan. Faham ke tak faham? Orang kuning. Sebab itu kita dapat maklumat. Confirm tu, make sure. Kata orang urus dengan orang kuning ni tak tahu kuning. Mana kita make sure berita tu betul tak betul? Oh betul lah, memang Nabi tak kata gitu. Tu konsep dia. Bila orang bawa satu berita, orang bawa satu hukum, orang bawa satu cerita, confirm dulu. Betul betul. Memang Nabi tak suruh. Okay, selesai. Cuma yang kita tak setuju bila dia tak menangkan doa itu saja. Dan kita setuju pun biar faham kenapa berdoa. Ini sibuk berdoa. Saya baru ni malam tahun baru tu di Johor lagi macam ni. Saya punya kertas doa tu berapa-berapa baca-baca kertas sultan. Kan biasa kalau zaman piramid cerita tu kan, ada berapa-berapa siap ada dia meja khas untuk membaca doa awal tahun. Canggih tak canggih dulu. Kan? Tak, kadang kita yang beramal ni pun sudah hal dulu, tuan. Kita beramal kita tak pernah tahu pun kenapa kita buat. Itu saya tanya dengan tuan, kenapa yang tuan berdoa akhir tahun? Tuan ni berdoa ke tak berdoa ni? Saya pelik semua. Ada doa saya? Kenapa yang tuan berdoa? Mana sadaran? Kita
dalam bab ibadah ni, dia mesti ada asal, mesti sekurang-kurangnya ada sadaran ni daripada mana. Maknanya dia tak boleh benda yang tak tahu benda. Tiba-tiba kita nak buat amal, tak boleh, salah. Dia mesti ada sadaran ni daripada mana. Sebab itu kadang kita dibunuh salah, buat tapi tak tahu benda. Air rasa kami ni bukan ustaz, bukan suruh jadi ustaz, tahu je jadilah. Bukan sebab apa dalil tu ustaz dia kerja. Kalau tuan-tuan pun dah hafal, ustaz tak payah mengajar dah lah, apa benda nak ajar tu. Sekurang-kurang tahu mengapa yang kita doa betul. Dia kata berdoa lah. Kerana Allah Ta'ala kan ada sebut dalam Quran suruh berdoa. Tak payah tahu ayat tu pun tak apa. Kata Allah Ta'ala, udhuni astajib lakum, doalah aku akan makbulkan. Itu tak hafal tak apa, tapi tahulah dalam Quran bagi suruh. Dan kena tahulah sikit, kena faham sikit. Quran suruh tu tak kira tempat, tak kira masa, ikut suka dan nak doa bila-bila, di mana-mana. Sebab tu yang kita doa belum tahu. Sekurang-kurangnya adalah faham buat. Ini tak buat asal suka nak buat. Lepas tu bila orang tegur, kita pun merompat. Itu sesat ustaz tu. Ustaz pula sesat. Ini masalah kita. Sama juga bila orang tegur pasal bubur Ashura. Oh susah, semua tak boleh. Bertenanglah, orang tegur tu kenapa? Orang tegur pasal kita kaitkan bubur Ashura tu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh bila kapal mendarat daripada lepas haji, turun buat bubur Ashura. Dan tak ada kerja lain Nabi Nuh nak buat. Itu sudah ada. Yang lagi canggih, bubur Ashura kita ni kat Malaysia je. Orang Arab tak kenal bubur Ashura. Ashura dia tahu, kita pula bubur Ashura tak tahu. Bila tanya apa dia bubur Ashura, bubur Ustaz, bubur Ashura. Ashura tu apa? Bubur. Payah. Walhal Ashura maknanya yang ke-10. Asyara 10, Ashura bunyi dia begitu sebenarnya. Itu yang ke-10. Nanti hari yang ke-10 Nabi suruh puasa. Sumu Ashura, kata Nabi, puasalah pada hari yang ke-10. Wa khalifu fihi Yahudi, berbezalah berpuasa tadi dengan Yahudi. Sumu qablahu yawman, sumu yawman qablahu aw ba'dahu yawman, puasalah pada hari sebelumnya, iaitu hari ke-9 sehari atau sesudah sehari. Itu yang Nabi suruh. Bubur Ashura Nabi tak suruh pun. Tapi yang kita sebut, makcik buat bubur Ashura. Puasa Ashura tak, bubur Ashura. Lagi canggih bubur Ashura dia kata Nabi Nuh buat. Bila Nabi Nuh terdampar, Nabi Nuh buat. Saya nak tanya kita tuan-tuan, cuba kita tengok bubur Ashura ni, kalau Kelantan punya manis, utara pedas, selatan manis pun tidak, pedas pun tidak. Kalau saya tanya Tanjung Karang, baru ceramah, dia kata Ustaz, manis sikit-sikit, pedas sikit-sikit, lebih kurang itulah kata. Tak. Kalau kita kaitkan dengan Nabi Nuh ni sebenarnya orang mana? Orang Kedah ke Kelantan ke jauh? Ke orang dulu? Sebenar-sebenar je tuan-tuan. Cuba tuan-tuan beritahu sikit Nabi Nuh. Kenal tak Nabi Nuh ni? Saya tak pasti sangat. Orang Kedah biasa, orang pakir Kedah. Dan tu bubur Ashura beza-beza. Itu je pun dah nampak ngerut dah. Sebab tu nak buat makcik, buatlah. Tak payah sibuk Nabi Nuh, tak Nabi Nuh, hari Ashura, tak hari Ashura. Buat tu. Jangan sebut ini bubur hari Ashura. Dia juga kontul.
Elok dia ambil kapal Nabi Nuh tu yang kat Turki, hempukkan dia, bawa di padan tersebut. Tak faham-faham, kita sebut dah, sebab itu kadang orang marah. Bila orang marah, kita wahabikan dia. Sebab kita menyelewek. Kena buat bubur puan. Tak payah nak saya buat ini bubur hari Ashura mesti macam ni. Saya tu kalau saya tak tahu sini buat bubur Ashura. Komen. Punya tak nak bid'ah. Baiklah. Yelah tak buat, tak boleh tak buat. Ya okey lah. Sekurang-kurangnya pertama tuan-tuan nak keluar daripada adat kebiasaan semata-mata. Cuma jangan kita merasakan bahawa buat bubur tu haram tak. Bila hari 10 tak boleh buat bubur, tak boleh buat. Tak buat bubur ke? Tak boleh, hari ni bid'ah buat bubur. Kita kata hari tu bid'ah buat bubur tu bid'ah dah. Faham? Faham tak faham? Kan mabuk tu. Tak mana je tuan-tuan. Kadang ada orang bila hari 10 Muharram ni, dia bila orang buat bubur tu, bubur labu, dia komplain kan, orang bagi sebubur-sebubur rumah ni bubur, buat bubur sebenarnya hari ni Ashura, puasa, suruh buat bubur. Dia pun buka, ini bubur apa kata dia? Ini bubur Ramadan, bukan bubur Ashura. Inilah kerja orang lain. Sebab itu yang masalah kita. Tak, tuan-tuan, kita cerita ni tentang bila kita dapat suatu berita, kita dapat suatu perkara ilmu ke apa ke, pastikanlah betul ke tak betul. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Sebab itu maknanya Quran nak mengajarkan kita ni jadi masyarakat yang sentiasa kritis. Tahu kritis? Bukan kritik. Kita kritik je. Surah ni mengapa? Surah ni mengapa? Surah ni mengapa? Orang suruh sedekah tak bagi. Letih budak tu buka buntil ni. Kan? Tapi kita buat komplain surah ni pun tak sejuk. Surah rekod tak sejuk. Ada bagi tak duit kat surah, nak suruh bayar rekod. Dia kata pak pandai surah nak cari duit. Elok dia tu letakkan dalam rekod, ikatkan dia supaya dia kasih. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni masalah kita. Pada Ustaz kan, kita bila datang suatu berita, suatu khabar, apa orang cakap, jadi masyarakat yang kritis sikit. Maknanya sentiasa nak tahu. Betul. Tapi betul dalam sebut nak tahu, jangan buat fitnah pula. Kan, orang kata kita ni, kita puasa ni tak boleh macam itu. Puasa ni kita kena itu memang imam tu kan sangat terlangang imam tu. Itu salah tu lah. Orang suruh kritis bukannya dia konten orang. Bila sampai siapa cakap ni imam beritahu kita, nanti kita jumpa tadi Ustaz, kita ada 40 orang tadi Ustaz. Apa pandang Ustaz? Jadi kritis. Jadi orang yang sentiasa dia tidak mudah dipengaruhi dengan berita. Ini tengok berita. Kadang bila macam baru ni ada orang komplain dia, Ustaz, apa pandang Ustaz? Baru ni kan pelihara raya. Dia kata kat TV tak keluar-keluar lagi Ustaz. Dia kata orang dah SDR menang kat TV tak keluar-keluar. Saya kata yang awak tak ada kerja pergi tengok TV dah tahu TV itu tak betul, tengok apa. Tak betul, dia sendiri tahu TV itu tak betul. Dia marah di TV dia. Dan kali ambil TV itu lepaskan ke orang dia ambil. Tak nampak tak kita ni, masyarakat kita, dia tak suka kritis. Tentu jangan kita sekadar terima saja. Lepas tu kita dah terima, kita marah pula. Celak, betul aku ingat dia dah menang semalam. Guna punya TV. TV pula bukan TV tu yang datang kepada kita. TV tu melekat dekat dinding. Kita yang beri ke TV. Sekarang ni siapa yang menang? TV tu ke kita? Nah, kadang sebab itu Allah Ta'ala ajarkan kita ni. Maksudnya tuan-tuan, di bawah satu ayat itu ayat ke-6 baru. Action dia baca tadi sampai ayat ke-10.
Saya nak bincang ayat ke-6 je lah. Ayat ke-10 sampai besok pagi kita. Tak, maknanya Quran ni Allah Ta'ala nak mengajarkan kita jadi umat yang sentiasa kritis, yang tak mudah dieksploitasi. Tuan faham tak saya cakap bahasa mungkin? Maknanya kita jangan jadi bangsa, jangan jadi umat yang mudah dipokotak-atik. Faham tak faham? Ni Allah Ta'ala sebut ni. Memanglah dari segi hukum satu, kalau orang datang buat berita, kita confirm dulu, ya, aku nampak kaki kau tadi ya dekat pasar, dekat Giant, bukan main lagi pegang tangan. Kita jangan terus marah, pergi Giant tengok-tengok, make sure dulu betul lelaki kita. Pergi Giant tengok, nampak pada jauh. Ini macam lelaki aku baju macam siang tadi pakai. Pun jangan percaya ni, betul-betul pergi tengok. Awak suami saya. Maka saya suami. Memang sah. Saya tunggu awak di rumah ya. Ini tak orang cerita kita tua tim. Kita tu. Faham tak? Faham ke tak faham? Ya, aku dengar lagi kau dah kahwin lagi. Jangan terima tak buat you. Betul. Faham ke tak faham? Orang lelaki ada harapan nampak. Orang lelaki buat suka tu lah. Kan? Ini prinsip dia tuan. Sama juga macam kita. Tengok Nabi SAW ajarkan kita. Nabi kata apa? Rufi'al qalam antara. Ini hukum. Tetapi itu nak diajarkan kita sebagai prinsip. Nabi kata diangkat pena daripada 3 golongan. Antara itu kita fikirkan dia semua. Nabi kata an-naim hatta yastayqiz. Orang yang tidur sampai dibangun. Maknanya pertama dari segi hukum, orang tidur dia tidak hukum. Dia tak boleh jatuh hukuman mandatory. Kalau dia masa tidur dia membunuh, dia tak boleh jatuh hukuman mandatory pasal dia tidur. Ada orang tidur meninggal ditikam orang sebelah. Sebab itu kadang-kadang kita dia khusus tak tahu. Kita tidur dengan orang kan, kawan kita ni bangun malam meninggal, jalan-jalan dia meninggal. Bini kita tahu tak takat mana dia berjalan kalau tidur. Kalau lelaki kita tahu meninggal takat mana. Tapi orang lain kita tahu. Sebab itu kalau dia membunuh, dia tak boleh mandatory pasal dia tidur. Hakim kata awak kena membunuh. Kita hakim saya tidur masa tu mana saya perasan. Tak boleh mandatory. Tetapi satu perkara yang Allah nak ajar kepada kita, Nabi SAW nak ajarkan kepada kita ialah kita tidak boleh, maknanya orang yang akalnya ketika tidak sempurna, perkataan kita tak ada makan. Bentuk orang mabuk akal tak sempurna, gila akal tak sempurna, orang tidur akal tak sempurna. Itu nak dia. Maknanya kita ni kalau dapat daripada orang yang akalnya tak sempurna, tak boleh makan. Itu prinsip yang nak diajar kepada kita. Sama juga kadang-kadang orang yang mengaji tidak duduk kedai kopi, pandai pada hukum. Apa yang nak dikisah orang tu? Dia tak dia lah. Dia kan akal tak sempurna bab. Sebab itu kita disuruh ambil sesuatu daripada orang yang sempurna akalnya. Yang sempurna akal, nanti ilmu sempurna. Ini dalam bab agama, dia tak ngaji tapi bagi hukum, pandai. Kita mesti pastikan inilah yang menyesatkan umat. Pandai. Nak compare kau dengan dia tu bangun tahajud, kau terkejut. Tapi dia boleh sesatkan orang. Canggih tak canggih orang. Betul kita tak boleh pakai orang. Mana dari segi akal dia tak cukup. Tuan-tuan kena faham, akal tak cukup ni bukan main gila saja. Sebab itu ada dalam Quran disebut sufaha ataupun safi. Orang ini dia mental bagus tapi tak kerti nak mengurus duit. Dia termasuk sufaha, bodoh. Pandai cari duit, pandai. Kerja
Itu dipanggil sapi, subhan. Ini orang ni dipanggil akal tak cukup, bodoh. Sebab itu kita, agama mengajarkan kita nak ambil sesuatu ni, khususnya agama ni ambil daripada orang yang cerdik, orang yang memang ahli. Sebab itu kalau orang hidup bukan ahli. Kalau suami kita mengigau masa tidur sebut nama perempuan lain, tak ada pakai, tak ada pakai. Tak tahu. Itu bagi hukum ni tu. Faham tak ni? Macam-macam. Tak, saya mengajar hukum ni betul. Ustaz ni ke tidak dah tu. Tak betul. Hukum dia tak boleh. Sepatutnya kita kena confirm dulu. Ketika tu akal dia sempurna ke tidak. Bukan tanya dia siapa perempuan tu. Lia, oh Lia. Tengah tidur, kita balik. Lia mana bang? Lia. Waktu ni waktu biar ada. Bang, Lia mana bang? Jerit terbangun. Apa hal ibu jerit ni? Salah. Mereka ditanya dulu, bang, Lia mana bang? Lia. Tanya bang, dia tidur ke jaga? Lia. Jaga ni kata dia. Barulah ambil pegang mata tu, hembuk kan dia. Pasal kalau dia jaga, memang tu ngada-ngada nama. Tapi kalau kawan tu tidur, tak ada pakai tidur. Tidur kan tak ada pakai. Kita tidur kan macam-macam cakap. Ada yang bagi ucapan. Tengok tak? Tak ada. Lagi kita tidur bagi ucapan tu. Ada yang bagi nombor pun. Kalau yang kaki nombor, pula. Kalau yang kaki pancing lain, kau tarik. Dia mancing bawa sampai tidur, tak ada pakai. Itu belum yang perempuan lagi. Kalau yang gila gelap, kan? Dia sibuknya gelap je dalam tidur. Boleh lama bayar bulan-bulan. Kan tidur boleh tawar-menawar. Itu yang kaki gelap. Kalau yang kaki duduk, habis. Tuan, so itu kita ni tuan ni faham ke tak faham apa kita bicara? Faham ke tak faham? Maknanya kita dalam agama ni itu si hukum, tapi dari segi prinsip yang kita diajar, jangan kita mudah terima semua sekali. Jangan aku kita sampai dapat kita ambil apa yang orang bagi kita ambil. Jadi sebab itu kita disuruh supaya memastikan fatabayan. Itu je lah tuan kita nak tafsirkan malam satu ayat. Ini waktu jadi apa dia pasal itu. Dapat banyak tu sampai ke 9 kan cakap. Jadi tuan ambil lah. Dalam buku ni pun dah ambil. Habis cukup lah tuan mengaji banyak pun tentu bukan faham semuanya kan? Sikit tu lah tu boleh faham yang itu pun okey lah. Maknanya boleh amal kan? Satu je begini. Kalau balik rumah kan rumah kita ni bang mengaji apa ni, Ustaz kata jangan main terima saja apa orang cakap. Tak ada lah bang, saya nak beritahu jangan terima saja apa orang cakap. Amal terus. Kan lagi kalau yang bini kita bagi tahu tu bang, apa nama kedai untuk sana tu buat clearance stock, jangan terima saja. Memang dia begitu. Jadi tuan, saya ingat cuba. Saya pun dah tutup buku lah. Ada soalan? Itu tak soalan? Kalau ada soalan, kalau tak ada tak payah tanya, payah nak jawab. Baik, ada soalan? Soalan? Tadi, bagus. Ada soalan? Tadi, soalan? Tadi, Muslimat, ada soalan? Tadi, sila tuan. Tahu, duduk tuan. Soalan? Salafi dan Sufi. Ayat apa tu?
masuk dalam ayat tu tadi sikit. Tuan-tuan, ini masalah firak, masalah kumpulan-kumpulan dalam Islam. Dia Salafi ni, pertama sekali Salafi lawannya Khalaf, Salaf lawannya Khalaf. Pertama sekali kita nak kenal orang Salaf dengan Khalaf ni, biasanya kita boleh tengok dari segi beberapa perkara yang berkait dengan agama. Contoh, dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang bercerita tentang sifat Allah, tangan, wajah, ya. Orang-orang Khalaf dia akan takwil. Takwil bila sebut ya Allah, tangan Allah, maka dia takwil tangan itu kepada maksud kuasa al-qudrah. Orang-orang Salaf dia mengekalkan makna dia sebagaimana ada. Makna bila sebut tangan Allah, dia kata tangan lah. Jangan tanya bagaimana dan jangan membayangkan bagaimana. Itu antara kita nak, cara kita nak dengan Salaf dan Khalaf. Jadi maknanya kelompok Salaf ni sekira-kira begitulah dari segi sudut akidahnya. Dari segi fikahnya, kebiasaan yang dipanggil ni mendahulu ataupun yang disebut oleh para ulama kelompok Salaf ini ialah bila mana mereka tidak terikat kepada mazhab. Jadi mereka mendahulu bahawa orang-orang yang terdahulu mereka tak terikat kepada Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Itu antara cara lakukan kita nak kenal. Dipanggil al-mazhabiyah, main tak ada mazhab. Golongan Khalaf ini biasanya bermazhab, ya, Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki dan sebagainya. Itu satu perkara. Sufi ini juga suatu, kita kata dia tak masuk mazhab fikih Sufi, tapi disebut juga sebagai salah satu daripada kumpulan yang ada dalam Islam, tetapi dia lebih kepada unsur-unsur kerohanian. Itu bila kita sebut Sufi. Tapi kadang-kadang ada orang yang salah faham, ingat Sufi ni kalau sekadar pakai serban, pakai yahanana atau yahanana, apa dipanggil tu, pakai serban yang tak kat bahu tu. Jadi itu dipanggil mutasawwif, orang yang bertasawuf. Gaya dia mencari Sufi, tapi tak ada Sufi pun, dia ahli balun pi. Kadang orang ni tuan, serban pakai dulu, yang selendang pun ada, mukuk boleh tahan, tak berhenti. Ini bukan Sufi. Faham? Itu kan Sufi. Sufi bukan begitu. Itu kadang-kadang rupa ni saja nampak. Sebab itu kita kena faham, Ahlus Sufi ini dia ada macam-macam. Tuan-tuan, ada terjemahan Sufi daripada perkataan sufa, sebagainya suf, daripada perkataan asalnya orang yang sentiasa pakai baju kambing dan sebagainya lah. Iaitu dari segi tarifan kita pun tak nak panjang-panjang, bukan tuan-tuan nak pada waktu pun. Tetapi macam kita boleh kenal makna Sufi ini ialah kelompok yang menjadikan kerohanian itu sebagai asas di dalam metode mereka. Setengah-setengah ulama tak bersetuju dengan Sufi ini. Mudah cerita, yang selalu kontra dengan Sufi ini ialah golongan yang mendakwa Salafi ataupun Wahbi. Dia memang tolak, dia tak terima Sufi kerana ada hujah-hujah masing-masing. Antara ini menyerupai orang Yahudi, cara dia berzikir dan sebagainya. Jadi yang ini sudah kemudian kembali lagi tuan. Ya. Jadi ada yang Sufi di sini. Sufi tarikat tasawuf itu lebih kurang. Jadi kita panggil di sini tarikat. Ya. Tarikat ni dia biasanya Sufi lah. Ya. Dikaitan dengan Sufi tarikat. Jadi kita ni tak tahulah tarikat ke
tasawuf ke, tersuap ke. Lepas tu kalau orang yang ikut tasawuf ni, dia kena jaga makan dan minum ni sepatutnya, baru dia jadi orang sufi. Ini kita sufi-sufi juga, balun boleh tahan. Pagi-pagi kita memang tak ada harapan sufi kan. Itu bawa tenang. Mengaku kat sufi, pagi-pagi lepak memang itu kan sufi terus rumah nama dia. Boleh tahu ya? Itu sikit sebenarnya saya pun tak mendetailkan perkara-perkara tadi, tapi untuk kita kenal. Baik, soalan lain sebelum kita berhenti. Ada jawapan depan. Oh, padahal tuan-tuan tak berhenti nak, harus tidak nak. Baik tuan-tuan, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ini, jumpa lagi pada tahun-tahun akan datang, InsyaAllah. Sekolah sekadar itu, mana pun saya mohon maaf tuan. Saya sebenarnya nak buka mata ni pun berat. Saya tahu mungkin agaknya silau. Saya tadi ada rakaman untuk cinta tuan yang duduk di rumah yang tak ada buat benda, siap nak pergi kuliah atau pergi masjid setiap Khamis dan Jumaat, bolehlah buka TV Al-Hijrah. Kalau di Astro tu satu tempat yang tak di Astro, kita buka lah asalkan keluar ke Hijrah. Saya pun tak tahu nombor. Kadang-kadang kita set tu dekat nombor 83 kan? Jadi di TV Al-Hijrah pada jam 6 subuh sampai pukul 7. Saya dalam fiqh syariat, InsyaAllah saya ingat dalam pemula minggu satu lagi kita akan mula bincangkan daripada kitab halal dan haram dalam Islam. Jadi perbincangan kita itu akan menunjuk ke tadi kitab di mudahan boleh dimanfaatkan di tuan yang ada di lapangan tentang daripada tengok Doraemon makcik-makcik kan, buka di Hijrah pukul 6 subuh sampai 7 pada setiap Khamis dan Jumaat. Jadi tadi pun kalau sampai buka saya bersiaran tadi, dan besok juga saya bersiaran, InsyaAllah. Jadi juga yang saya pun kalau silap mata kan, saya tu jadi mata jadi letik yang sebenarnya nak tidur. Itu yang sebalik sebenarnya saya kata. Jadi saya rasa cukup lah sekadar dulu. Oh, saya dulu di luar sana tu kan, sahabat saya ada buat oleh-oleh sikit untuk orang apa nama tempat Desa Kuning. Desa Kuning. Saya pun tak pernah sampai, kali kita pun sampai. Ada orang rupanya sebab saya nampak saya buat Bukit Limau. Sama kita sama? Sebelah. Sebab tu saya tak masuk. Jadi biasanya Bukit Nama pun Bukit Limau memang tak ada orang tinggal seperti itu. Tapi saya ingat tuan-tuan memang orang hebat. Untuk sebelah limau nilai kita siap boleh buat suara lagi sikit. Jadi alhamdulillah tuan boleh dapatkan di luar ada pau kembali, kuih pau. Tapi yang frozen, yang tak ada kerja pula tuan makan terus kat situ juga, balik kukuh lalu. Dan sebenarnya yang buat ni sahabat saya, dia berumrah dengan saya lagi. Jadi dia kuih pau. Jadi boleh dapatkan di luar tuan. Kalau elok tuan ambil jelas senang, khusus sikit balik kita. Tidak padat penuh kita tu. Boleh dapatkan di luar insyaAllah. Jadi sekarang dulu, Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.